Dan itu Anwar Ibrahim dia tak mau benda ni sebab 21 hari itu terlalu singkat. Dia nak berdepan dengan Perikatan Nasional, dengan Barisan Nasional, GPS ni waktu pilihan raya. Dan kebetulan lah kerajaan ni gagal untuk menangani. Sayurlah kita ni semua. Tak payahlah kerja kuat-kuat. Sebab masalahnya sekarang, kebangkitan anak muda tu cukup bahaya. Pertama pula kerajaan dah bersetuju nak bagi dia 18 tahun. Pada saya, kebangkitan budak 18 tahun menjadi pengundi ini amat bahaya pada UMNO. Jadi seorang penjawat awam macam saya dulu, kerja 200 hari je. Jadi kalau 5 tahun, 1000 hari je. Jadi dah masa 1000 hari itu, kami kena bekerja untuk nak menjayakan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Jadi kalau 21 bulan, 1 tahun, 9 bulan lebih kurang, ya, maknanya dari sekarang, berapa hari kita punya bekerja? Berapa hari kita bekerja? Dan itu Anwar Ibrahim dia tak mau benda ni sebab 21 hari itu terlalu singkat. Dia nak berdepan dengan Perikatan Nasional, dengan Barisan Nasional, GPS ni waktu pilihan raya. Dan kebetulan lah kerajaan ni gagal untuk menangani. Sayurlah kita ni semua. Tak payahlah kerja kuat-kuat. Sebab masalahnya sekarang, kebangkitan anak muda tu cukup bahaya. Pertama pula kerajaan dah bersetuju nak bagi dia 18 tahun. Pada saya, kebangkitan budak 18 tahun menjadi pengundi ini amat bahaya pada UMNO. Karena kita lihat bagaimana berani dia. Dia menjadi rangsangan kepada anak muda. Polis tutup satu Kuala Lumpur ni. Ada lagi 100 orang yang berani meluluskan diri. Polis tangkap dia orang. Ada 67 dapat ditangkap kerana buat demonstrasi hari ulang tahun kematian dia. Kena charge, kena compound 67,000. Rakyat tabur duit, dapat bayar 67,000. Jadi ini adalah satu perkara kebangkitan. Fenomena ini tak pernah terjadi di zaman saya. Jadi pada saya sekarang ni, pengundi muda ni memang tidak akan berpihak kepada UMNO. Mereka akan terus memberikan sokongan kepada pembangkang dan juga Anwar Ibrahim. Jadi apakah langkah-langkah UMNO ni? Adakah pengundi UMNO ni melalui Kementerian Belia dan Sukan akan berubah mentaliti mereka? Ini yang kadang-kadang pemikir-pemikir ni tak nampak. Jadi kalau saya tengok sekarang ni, bila budak muda baju hitam keluar dekat 500, ini adalah signal tau. Walaupun janganlah kita pelacak, alah 200 orang je, alah 100 orang. Itu frontline. Kita tak tahu. Kita pernah belajar tak the fifth column. Ini bukan the third force. This one the fifth column. Kolom kelima. Kita dulu berdepan dengan subversive komunis kerana the fifth column. Bukan the third force. Third force nothing. Dan belia-belia sekarang sudah jadi the fifth column kepada kerajaan, kepada parti yang memerintah. Jadi bagaimana UMNO untuk melawan mereka ini? Ini perlu diingat. Jadi kalau tak ada pakar strategi cyber, pakar strategi yang betul, yang dikeliling Ismail Sabri ni, saya tak nampak UMNO ni boleh menang pilihan raya akan datang. Cuba tengok UMNO mana peka. Cuba tengok, saya katakan tadi, yang budak Elmi Syukri, budak muda 30 tahun, ada anak-anak 2, bini lari, dia susah. Saya keluar dalam Facebook. Siapa yang respon? PKR. Ahli Parlimen Batu, telefon sendiri saya. Datuk saya Muhammad Prab daripada Batu. Ini masalah posting Datuk ni macam mana? Bagaimana saya boleh mengesan? Tak cukup itu. Pegawai dia Govin pula telefon saya. Datuk, macam mana saya boleh dapat alamat dia? Nombor telefon dia saya nak hubungi. Lepas tu adalah pegawai dia. Seorang pula. Bagi 3. Bersungguh. Jadi apabila 3 orang ni ada. Ahli Parlimen telefon saya. Pegawai Govin telefon saya. Pegawai lagi satu telefon saya. Maknanya mereka tak ada kerja pakai koordinasi. Mereka nampak mereka buat. Lepas tu baru mereka coordination.
UMNO ni macam mana kerja? Nak bersuruh. Coordination. Kalau buat. Ini kelemahan UMNO. Yang UMNO tak nampak. Yang UMNO tak fikir. Saya dah kata berapa kali. Kerja ni kena ambil inisiatif sendiri. Jangan nak cari kredit. Jangan nak cari markah. Tak payah. Saya tadi terperanjat betul. YB Prab tu telefon saya. Govin tu telefon saya. Satu budak Melayu tu PKR tu telefon saya perasas dia. Begitu diorang bekerja ya. Mereka sensitif betul. Apa tulisan terhadap media sosial. Saya tahu diorang cara mengesan diorang. Kalau anda buka Facebook, anda tulis tu Batu siaran. Keluarlah apa yang terhadap Parlimen Batu tu. Keluar semuanya. Macam juga saya, kadang-kadang saya nak cari masalah, saya tekan siaran tu, saya tulis Bandar Tun Razak. Keluarlah apa benda yang orang tulis masalah Bandar Tun Razak. Tapi inilah yang UMNO perlu berubah. Jentera kena pergi khusus. Dunia dah berubah sekarang. Dalam Petaling, Dato' Azmin besok TPM ke? Saya dah jelas sekarang. Kalau Azmin jadi Timbalan Perdana Menteri Lan Petaling, bukan saja Irfan Sabri bermasalah, UMNO pun bermasalah. Kerana sampai sekarang, UMNO tak ada penjelasan tau. No Anwar, no DAP. Okeylah, DAP tu mudah. Kerana dia parti chauvinis Cina. Against the Melayu kononnya, against the Islami. Yang Anwar tu di mana salahnya? Adakah kerana dia pernah dia dituduh melewat? Tapi dia tuduh melewat, dia dah masuk jail. Dia dah masuk jail, melalui proses jail, penjara, dia dapat salah. Jadi orang dalam jail ni, tak boleh hidup dalam dunia yang biasa ni. Kita penjara selalu kata, terimalah berkah bantuan ini, jangan asingkan dia, dan sebagainya. Tapi kita dalam politik ni, khasnya dalam UMNO, no Anwar ni, pasal apa? Pasal dia bantuan. Kerana dia meliwat. Tapi melewat dia dah. Tetapi bagaimana UMNO pula menyokong orang yang video dia jelas. Ada gambar semburit, diakui oleh orang partner dia tu. Gambar lucah, kotor, jijik tu tersiar. Dan sebagainya. Pada bulan September tahun 2020. Yang ini UMNO tak pula no Azmin Ali. Jadi saya takut, amat bimbang lah. Seram bertengkuk saya lah. Naik pula gambar saya ni. Pasal apa? Lan Petaling tahu apa? UMNO ni, no Anwar ni, apa penjelasan dia? Saya sampai sekarang saya tidak tahu. Apa penjelasannya terhadap no Anwar ni? Kerana PKR ke dia parti-parti racial. Soal dia rasuah, tak ada tuduhan rasuah. Selepas Mahathir pecat dia tahun 98, Mahathir berhenti tahun 2020. Tahun 2002. Ada 4 tahun. Masa itu. Kenapa Anwar tidak didakwa kalau ada rasuah? Masa itu. Kau nampaklah juga 2004 sampai 2008. Juga. Tidak ada tuduhan rasuah. Najib pula dari 2019 sampai tumbang kerajaan 2018. Pun tidak ada ambil tindakan untuk tuduh Anwar rasuah. Jadi kalau no Anwar kerana dia korup, it's okay. Alright. Jadi ini tak ada apa. Saya pun cakap lah. Saya bukan bersetuju menyokong Anwar Ibrahim. Tidak. Tetapi saya nak rasional. Jadi kalau saya ditanya oleh orang ataupun saya duduk alim majlis tinggi, persoalan saya pertama ialah nak tanya, di manakah justifikasinya kita kata no Anwar? Apalah no DAP itu jelas. Senang dibaca kerana kita dah dimomokkan oleh Mahathir selama 22 tahun. DAP ni parti perkawaman chauvinis Cina, anti-Islam. Akhirnya dia berpeluk dengan Lenggan Eng bagi jadi Menteri Pelajaran. Kita juga kena tipu. Sekarang ni tu ada. Jadi, Lan Petaling, soalannya sekarang ni, saya rasa tidaklah. Ya. Komen sikit Datuk pasal Papagomo, apa jasa dia pada UMNO, bangsa dan negara. Hebat sangat ke dia tu? Dia ni tak hebat. Dia asalnya peniaga pasar malam, bekas polis.
Dia duduk dalam UMNO bahagian Bangsa Maju. Dia ni dulu waktu timbulkan isu Anwar dengan Chinese Dole, masyuk. Lepas tu dia ni dulunya baik dengan KJ, dia menang exco kerana KJ beri sokongan. Lepas tu dalam masa yang sama, dia orang kuat Isyamuddin Hussein. Jasa tak ada apa benda pun. Jasa dia motosikal besar, rumah besar, tengah renovation, hidup mewah, itu sajalah jasa dia. Tapi saya amat marah terhadap kenyataan dia mengutuk kepada Presiden Parti Zaid Hamidi yang masuk hospital. Saya pun memang tak bersetuju dengan Zaid Hamidi ni, walaupun dia kawan saya. Tapi apabila dia masuk hospital, saya tak payah tulis lah dekat Facebook, saya doakan ada kesembuhan dia, tidak. Kekuannya saya berdoa kalau dia sembuh, sihat, boleh berjuang. Jadi sekarang ini, apa yang komen Papa Gomo tu, ialah balon Zaid Hamidi. Ini tidak layak, tak sesuai, orang sakit. Kamu bawa melawan bertumbuk orang sakit untuk apa? Jadi inilah dia apa yang saya nak kata, bahawa tak sewajarnya lah. Tak setuju tak apa. Tapi waktu orang sakit, kita doakan. Saya banyak orang sakit yang saya tidak bersetuju. Tapi saya doakan juga. Kalau dia meninggal dunia, saya baca juga kan surah Al-Fatihah. Jadi Yop Kuala hebat sangat ke dia tu sebab berduit. Kemudian dia pun ada pengaruh internasional pun. Seronok dia lah live setiap hari. Perpaduan Islam ni, dia seorang lah perpaduan Islam. Dia bukan global pun. Dan boleh memahaminya. Kan? Saya ni dah warna-warni dalam politik ni. Soal perpaduan Melayu ke, soal apa ke, okey lah. Tapi jangan kita cuba menggunakan isu itu untuk nak ayun orang lain.